Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Sudah lama saya tidak produktif pada menghasilkan vlog di halaman YouTube ini. Banyak perkara yang datang ke fikiran tetapi rasa berat hati untuk berkatakan apa-apa mengenainya kerana semakin lama kita meninggalkan tanah air, kita rasa semakin tidak layak untuk memberikan pandangan. Mungkin jugalah kerana dari semasa ke semasa tu orang duk sebut kan, macam dah tak duduk Malaysia tu diam-diam je lah kan, buat je lah hal sendiri. So kadang-kadang fikiran tersebut menyebabkan kita rasa tak wajar untuk memberikan apa-apa pandangan. Sebaliknya di dalam diam kita berdoa kerana walaupun saya sekeluarga telah meninggalkan tanah air dan sekarang ni kami tinggal jauh ya di perantauan, tetapi Malaysia adalah tanah tumpah darah kami dan saya masih ada adik-beradik, keluarga, insan-insan tersayang, sahabat-sahabat di tanah air yang saya sentiasa ingat dan kenang mereka. Keadaan yang berlaku dalam beberapa ketika kebelakangan ini semakin membimbangkan berkaitan dengan peningkatan kes jangkitan dan kematian COVID-19. Isteri saya dari semasa ke semasa kami menerima dalam perbincangan WhatsApp group dengan kawan-kawan doktor yang berada di tanah air. Mereka kongsikan keadaan sebenar yang terjadi dan bagaimanakah keadaan mereka sebagai warga perkhidmatan kesihatan, frontliners yang handle perkara ini dalam bahasa kawan-kawan kan, sahabat-sahabat. Memanglah orang kata menunding jari ni adalah perkara yang tidak ada penyelesaian, macam bangau tu kan, kerana semua pihak ada memainkan peranan masing-masing. Tetapi mau tidak mau pelbagai pihak itu mempunyai tanggungjawab spesifik yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Dan di sinilah saya rasa sangat duka cita dengan integriti dan keadaan ahli politik kita yang tindak tanduk mereka, keputusan-keputusan yang mereka buat, fokus perbincangan mereka tidak begitu menggambarkan tentang realiti tanah air yang begitu teruk dilanda dengan pandemik ini. Bukan sahaja tentang soal kematian akibat daripada jangkitan, tetapi kesempitan hidup yang melampau-lampau yang sedang dihadapi tidak ubah seperti kita berada di dalam sebuah peperangan ya, macam cerita arwah mak saya dulu dia ada kisahkan ya, masa dia baby, dia lahir ketika perang Jepun. Jadi dia tak nak makan sebagai baby lah ketika itu kan, bayi dia tak nak makan ubi kayu, akan menangis, mungkin perut kembung ke, jadi dia nak juga makan nasi, dan nasi itu adalah something yang sesuatu yang terlalu luxury dalam suasana peperangan, sehingga arwah atuk, ayah dia, maknanya atuk saya, mengambil upah bekerja untuk membina landasan kapal terbang Ipoh dengan upah 1 tin susu beras sehari. Itu kisah-kisah yang kita dengar tentang peperangan, tetapi itulah keadaan yang berlaku di tanah air kita pada masa sekarang ini, sehingga masyarakat terpaksa mengangkat bendera putih untuk memberitahu bahawa mereka sangat memerlukan bukan memerlukan sesuatu untuk bermewah, tetapi sesuatu untuk terus bernafas, untuk hidup. Dan kita tak dapat menggambarkan tanah air kita sampai ke peringkat macam ni kan. Bila keadaan menjadi begitu meruncing, apa yang kita dapat ialah kita dapat timbalan Perdana Menteri yang baru, sesuatu yang bukan tidak ada dalam fikiran kita sebagai sebahagian daripada penyelesaian untuk masalah yang kita hadapi. Tapi itulah maknanya saya sebagai orang yang duduk jauh di perantauan ini, apa yang kita nak cakap kan, di island ni juga tidak sempurna. Maknanya pelbagai masalah. Kita tahu macam sekarang ni kita musim panas, dan musim panas ini memang secara orang kata naturally orang ramai
lebih banyak keluar, bergaul, bersosial, apatah lagi lah setelah 2 tahun ya berada dalam keadaan yang tertekan akibat pandemik, dan kami lockdown memang orang kata gila-gila lah ya, 6 bulan lockdown level 5. Level 5 tu bukan maksud sampai ada kawat besi ke tak boleh keluar rumah langsung, tak, tapi level 5 itu bermaksud kedai-kedai semua ditutup, tidak boleh ziarah menziarahi, tidak boleh ada sebarang occasion. Hanya satu saja perbezaan yang ada, iaitu sekolah akhirnya diputuskan untuk dibuka walaupun lockdown level 5. Dan kita tidak boleh keluar daripada kawasan melebihi 5 km daripada rumah kita atau berisiko untuk ditahan polis, disaman dan pelbagai bentuk tindakan yang lain. Dan ia berlanjutan selama lebih kurang dalam 6 bulan. Sahabat-sahabat sekalian, memang kehidupan sangat tidak selesa. Saya sebut tidak selesa lah, tak berani nak sebut kata perit ke apa kan. Tak selesa sebab bayangkan kami telah genap setahun ya berada di island ini, tapi memang tak boleh dikatakan tidak ke mana-mana. Kehidupan hanya di rumah, hantar anak sekolah, hantar isteri ke hospital, pergi kedai beli barang-barang untuk keperluan rumah. Itu sahaja ya, sehingga kita terlupa island ni besar kan. Island ni ada bandar-bandar yang lain. Itulah realiti yang berlaku. Tetapi kita dapati bahawa ia adalah satu peraturan yang semua orang kena ikut. Peraturannya jelas, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan kita, sama ada kita komit ataupun kita tidak komit, tidak ada kekeliruan di situ. Dan hasilnya Alhamdulillah, daripada ketika bulan awal Januari dahulu mencecah sehingga 8-9 ribu kes sehari, jumlah itu dapat diturunkan sehingga ke lebih kurang dalam 400-500 sehari. Dan beberapa hari sebelum Hari Raya Aidilfitri, Kerajaan Republic of Ireland telah berpuas hati dengan perkembangan yang berlaku dan mereka telah menamatkan lockdown level 5 itu dan memberikan peluang untuk kita bersosial. Dan dapatlah kami berhari raya dalam bentuk yang orang kata adalah sikit kan. Masih lagi boleh ziarah menziarahi, ajak tetamu datang rumah, ataupun kami jadi tetamu pergi rumah kawan tu. Dapatlah orang kata dibuat sekali jamuan tu 2 family, tak boleh lah ramai-ramai kan. So kita agihkan sikit-sikit macam tu. Alhamdulillah. Tetapi keadaan di tanah air tu kita nampak macam bila berlaku double standard, perubahan demi perubahan yang mendadak, kemudian kes jangkitan banyak di tempat lain tapi tempat lain pula yang ditutup ya. Keadaan-keadaan itu sedikit demi sedikit dia menghapuskan, dia mengurangkan rasa kepercayaan rakyat terhadap integriti tindakan yang diambil oleh kerajaan. Dan bukan semua orang boleh kita katakan boleh dibentuk, dikawal tindakan mereka berasaskan apa yang betul dan apa yang salah, tetapi dia memerlukan kepada penguatkuasaan undang-undang ya, dan juga rasa mahu ikut kepada keputusan kerajaan. Tetapi bila keadaan jadi macam tu, maka lama-kelamaan orang pun dah tak nak ikut dah apa yang diputuskan oleh kerajaan. Dan SOP menjadi topik soal undang-undang keselamatan, menjadi topik undang-undang, patuh tak patuh, langgar undang-undang tak langgar undang-undang, saman tak saman, dan bukan lagi berkaitan dengan sebenarnya ia adalah soal keselamatan demi kebaikan semua. So this is very upsetting. Saya sendiri pun tidak tahu apakah jalan keluar untuk sahabat-sahabat di tanah air. Yang mampu saya ucapkan ialah kuatkan orang kata azam, pegang kepada Allah Subhanahu Taala, bersabar dan hindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan rahmat Allah menjadi jauh daripada kita. Saya tidak beranilah untuk mendakwa kerana kita tidak ada asas untuk mendakwa, tetapi daripada apa yang kita belajar Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW, ya, perbuatan berbahasa kesat, berbahasa keji, caci mencaci, gaduh bergaduh, tengking menengking, kutuk mengutuk, ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan syaitan berkumpul dan malaikat meninggalkan kita. Dan apabila malaikat meninggalkan kita, jauhlah kita daripada rahmat Allah SWT. Biarlah musibah yang terjadi ini adalah akibat daripada perbuatan mereka yang benar-benar
tidak berintegriti, yang jahat, dan bukannya daripada orang baik tetapi telajak berkelakuan tidak betul. Semoga Allah SWT menjaga sahabat-sahabat diri kita semua, hingga bertemu di dalam vlog yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.